الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك استغفر أعوذ بك من الشر والصلاة وأبو لك بنعمتك علي وأبو بفضلك فإنه لا يبصر إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Pengharapan kepada menjadi hamba yang bersyukur ini hendaklah diletakkan pada prioriti aulawiyat dalam kehidupan yang paling tinggi. Kerana di situ Allah SWT menjelaskan dengan nyata di dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau kita lihat mana-mana perbahasan tentang sifat syukur, sudah ada natijah, kesan, yakni Allah kata apa? Qalil, sedikit. Bila sebut sedikit ni mas sekalian, nisbah ada below than 10% berikutnya. Sedikit yang lulus macam tu lah. Bila keluar result, pegawai peperiksaan diumumkan. Keputusan peperiksaan SPM 2024, sedikit yang lulus. Kalau sebut sedikit yang lulus tu, dia ada satu gambaran aku ke yang gagal. Mak ayah dia tak kata, anak aku lah tu yang lulus tu. Tak. Dia sebut sedikit yang lulus, berubah suasana. Gagal ke anak aku ni? Sebab soalan dia susah, merit tinggi. Dia macam itu. Dan semua pun cakap tahu betul-betul susah soalan ni. Tak ramai yang lulus. Ataupun bahasanya sedikit yang lulus. Dia kata, dia tak guna perkataan tak ramai yang lulus. Sedikit yang lulus. Terus. Mana sedikit qalil, lawannya kasir, banyak. Banyak yang gagal. Ataupun tukar dia punya statement,
keputusan peperiksaan bagi tahun SPM bagi tahun 2024, ramai yang gagal. Habis. Itu lebih tepatlah bahasanya. Ramai gagal. Allah gunakan sedikit yang bersyukur. Kalau tukar tu, ramai yang kufur. Allah Akbar. Kerana apa? Kerana kita tidak melihat bahawa perjalanan untuk menjadi hamba yang bersyukur itu satu perjalanan yang sangat penting. Dan kita mesti melalui fasa mengenal Allah terlebih dahulu. Sebab itu Nabi SAW meletakkan doa yang cukup ringkas, namun makna sangat luas, merujuk pada syukur, yakni Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dimulai dengan kalimah isti'anah terhadap ingat Allah, kenal Allah, baru boleh dia syukur. Tak boleh kalau dia kata dia aku syukur dah, kenal dah. Cuba jelaskan ataupun huraikan. Sebab dia mesti dimulai dengan zikrika. Dan bila sebut ingat, zikrika merujuk kepada ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Dia tenang dulu baru rasa syukur tu. Apa pun jadi, in any condition, orang Jawa kata, in any condition, dia akan mendapat ketenangan terlebih dahulu sebelum dia dapat kenikmatan. Nikmat benda lah. Maka inilah perjalanan kita jemaah sekalian yang hendak kita tempuhi, dan ini menjadi perbahasan besar dalam syarah hakikat kehidupan. Itu menjadi perbahasan yang besar. Dan tidak cukup dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan kata-kata iblis, musuh nombor satu umat Islam. Dan iblis ni adalah hamba-Nya yang bermula taat. Dia bukan bermula maksiat, dia bukan baru bertatih nak solat, bukan. Iblis ni jadi-jadi, Allah jadikan dia asal sama taat. Sekelompok dengan malaikat, satu golongan, cuma bukan malaikat, kana minal jin. Tapi bila dah jalan dengan malaikat, macam malaikat dah. Macam itu. Kalau kawan dengan malaikat ni, kalau kita keluar, mak nak pergi main dengan siapa? Dengan malaikat. Main lah nak. Mak tak risau dah dengan malaikat kawan kamu. Maknanya bukan 100%, 200% lah yakin lah. Malaikat kiri kanan kawan malaikat. Lega lah, boleh tidur lah. Tu kafir lah. Macam mana kamu kawan dengan malaikat boleh dia kafir? Apa kamu buat? Teruk sangat tu. Jadi iblis ni apa? Kata Allah. Allah rakamkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 17. Dia kata ke Allah, kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Tuan-tuan tak rasa tuan-tuan sedang diperhatikan, ambush? Rasa? Rasa ni kena wujudkan. Bila kita rasa kita ada dalam ancaman, baru datang berhati-hati, baru datang takwa. Kalau tak rasa terancam, tuan, buat selambur. Walai iblis tengok depan belakang kiri kanan, tuan. Dia tunggu masa. Sebab tu Nabi kaitkan dengan minta tolong. Musuh kita tak nampak. Kita tak nampak. Iblis mana nampak? Tu ustaz yang tu dia buat live online. Itu private kan? Itu pun jelmaan tak apa-apa. Dia tidak kan? Jin mana ada menjelmakan dalam susuk asli dia? Kata almarhum Tuan Guru Tok Ismail Kamus, takkan dia jelmaan ada, aslinya tak ada. Iblis tampak. Kata guru saya, kata apa? Farid, kau tak kenal musuh, musuh kenal kau. Saya tu nak kita keluar,
Kita tak nampak musuh kiri kanan, tak nampak. Tapi dia nampak kita. Macam cerita Predator kan, dia pakai tu dia nampak kita. Itu kata kena takut, ada dan harap. Dan kita berlindung. Dan dia datang depan belakang kiri kanan, apa dia nak buat? Dia nak buat apa? Apa benda dia nak buat? Dia nak buat kita tak solat ke? Tak. Dia nak buat kita tak zikir? Tak. Itu dia suruh lagi dah. Dia nak buat kita apa? Wala tajidu aksaruhum syakirin. Kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Nampak? Hat-trick kan? Hat-trick. Allah kata sedikit, Nabi isyarat minta tolong, dan Iblis kata sedikit. Kan ini satu suasana yang bagi saya satu benda yang jelas bahawa betul ke kita ni bersyukur. Bahawa Allah ni kata sedikit. Dalam 100, 10%, 10. Bayangkan. Kalau 1000, 100. Mana below than 10. Allah Akbar. Sebab tu nisbah sedikit. Pun begitu, di situ ada rahmat Allah, tolongan dan isti'anah. Bila kata susah sedikit, barulah kita nakkan rasa tu. Barulah kita nak datang, barulah kita nak berharap sebab kita tahu susah. Bukan dengan amalan kita semata-mata, sebab tu belum tentu beramal dia bersyukur. Belum tentu. Belum tentu. Kalau yang tak beramal, langsung tak bersyukur. Bukan kata macam tu tak beramal lah. Yang tak beramal langsung, tak terima kasih, langsung tak ada apa-apa feedback. Solat malas, zikir sebut nama Allah pun malas. Patut je mereka kena risau. Setara yang buat pun belum capai, aku yang tak buat ni. Tak boleh. Dia kena macam tu, faham tu. Setara buat pun belum tentu capai, yang tak buat balik awal. Bermaksud apa intipati kita nak faham? Buatlah, lakukanlah dengan pengharapan bahawa kita lakukan ni sebenarnya nak zahirkan rasa syukur. Itu yang susah nak buat. Sebab kita tak merasai nikmat dunia ni Allah bagi. Kita tak rasa sangat sebab kita nampak perik jerih kita diri sendiri, membanting tulang 4 kerat, membesarkan anak-anak sendiri, kerja sendiri. Dia tak rasa mak Allah, dia tak rasa dengan Allah, dia tak rasa, dan dia tak kenal bahawasanya bermula makhluk itu tiada, bermula diri itu tiada. Ini kita syarah. Sebab itu yang pertama kita tekankan dalam perbahasan syarah hakikat kehidupan ni, kita meletakkan balik keseluruhan pemahaman terhadap kehidupan pada kedudukan yang pertama, kebenaran. Perkataan kebenaran itu mesti menjadi intipati dalam perbahasan dalam hidup ini. Anak-anak kita atau kita sendiri, kalau ditanyakan apa yang kita cari dalam hidup ni, cari kebenaran. Itulah. Bukan cari kebendaan. Tak ada. Allah tak suruh cari benda. Malah Allah suruh pergunakan pula benda. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah akan ganjaranku, akan akhirat, dengan pergunakan dunia. Bukan cari dunia. Kalaulah tak kerana ada kebenaran, yakni untuk hidup kekal di sana akhirat, kalaulah tidak ada padanya ganjaran pahala, tak guna ada dunia ni. Aku tak cari pun. Tapi kerana padanya ada pahala, aku kena cari. Betul? Bukan cari duit. Tapi sebab apa nak kena ada duit? Kalau Allah tanya aku tak nafkah IC aku, naya aku. Takut aku. Dia kena bahan macam tu. Bukan ada nak cari duit. Uish, tak boleh. Nak makan apa? Tak ada. Hidup kita susah. Siapa nak tolong kita? Dia punya marah tu. Kita kena bangkit, tuan-tuan. Kita kena, dia ni semangat ni macam apa? Nak bagi semangat orang kan? Tak ada. Tak ada semangat pada benda dunia. Tak ada. Tak ada. Pergi nak bubuh semangat. Bubuh. Try tengok. Sampai mana dia boleh tahan. Kerana dunia ni tak ada rasa apa pun. Tak ada rasa apa pada dunia. Malah orang kata apa? Aku rasa kosong dekat dunia ni. Tak percaya lagi. Tengok. Orang yang tidak letakkan kebenaran pada dunia. Apa yang sebenar pada dunia ni? Aku nak pahala. Itu je. Ni bang-bang dunia ni. Yelah aku nak jadikan pahala lah. Sebab tu aku ambil dunia ni.
Kalau tidak ada pahala padanya, aku tak ambil. Dan pahala tu tak semesti kena ada dunia yang berbentuk harta benda tu. Masa, Allah bagi masa terlebih dahulu. Macam mana nak jadikan masa itu jadi pahala? Itu yang sebenar. Bukan nak ada masa je, nak ada pahala. Berapa ramai orang ada masa, tak ada pahala. Masa banyak terbuang macam itu. Terutamanya tak ingat Allah. Nak masa nak ingat pun malas. Malas lah. Susah lah nak ingat Allah ni. Apa sifat apa wujud. Nak faham. Payah. Tak payahlah fikir. Langsung tak fikir. Lepas tu fikir apa? Fikir resepi. Ini macam mana nak masak? Macam mana? Berkut-kut fikir. Fikir benda. Tapi nak mikirkan tentang kejadian Allah. Yatafakkarun ulul albab. Aku jadikan langit tanpa tiang. Fikir tak? Tak fikir. Aku jadikan semua tumbuh-tumbuhan. Kejadian makhluk ini. Cuba tengok. Saya tengok binatang tu. Hidup tak? Hidup. Ada kamu ambil tahu pasal dia? Tak ada. Hidup kan? Hidup. Siapa yang hidupkan dia? Tu ikan kat laut tu kamu pernah fikir? Siapa bagi makan? Kamu ikan kat akuarium lupa nak beli makan ikan. Ikan kat kolam. Tu bang kata ngata kat dia sendiri. Habis makan ikan habis. Ya. Habis dah sebab beli lagi. Tengok. Punyalah manusia ni lemah betul. Kan? Nabi Sulaiman AS nak menguruskan makanan semut. Kisah. Beli ikan semut Nabi Sulaiman. Raja dunia. Allah bagi. Mulkan la yang bagi li ahadim min ba'di. Mulk kerajaan yang tiada tolak banding. Dan doa lah minta Allah bagi. Dunia ni, setakat dunia ni. 10 kali ganda dunia Allah bagi. Kita dia rasa macam payahnya minta dunia. Allah kata tak ada, mudah bagi aku. Barang baru ni mudah, barang baru. Ni pengajian sifat 20 kan? Bila barang baru bertemu dengan barang kekal, yakni suatu benda yang kekal ni, maka kalau contoh kekal ni benda dah ada pace kan. Barang kekal ni tinggal nak buat dia mudah je, pace dah ada. Macam kita kan nak masak. Menu apa nak masak? Nasi apa? Nasi ayam, nasi goreng kampung, nasi goreng ni, nasi goreng. Patut kejap je dia buat. Pace dah ada. Siap. Siap. Itu setara makhluk. Kalau yang maha kekal, setakat nak adakan benda baru ni, mudah bagi aku ni. Kun fayakun. Ada. Dengan sifat. Tengok tiang. Tengok apa langit. Tak ada tiang. Kita jenuh nak buat tiang. Sebab kita makan berhajat, makan makhluk bersandar pada dia. Kenapa langit tak ada tiang? Nak buat apa tiang kalau kuat pemilik Allah? Tiang ni sebab berhajat pada kuat. Kita nak menahan tu, bukan kuat lagi, nak menahan. Nak menahan pula kena tiang yang kuat, batu kah, kayu kah. Ni mula berfikir kan, orang kadang terfikirlah Ustaz. Tu kadang setengah-setengah tu. Cuma tinggi sangat dia Ustaz. Dia bukan tinggi, dia asas. Cuma tak berfikir ke situ. Tiang tu asalnya kita nakkan hajat pada kuat. Nak menahan bumbung siling. Tak sini tiang batu. Kayu boleh. Besi boleh. Plastik PVC boleh. Tengoklah asalkan kuat. Asalkan dia boleh menampung tiang siling bumbung. Tuan pergi Masjid Demak. Demak Masjid 4 tiang, Masjid Wali. Diceritakan. Betul tak betul Allah Alam. Tuan boleh cari sumbernya silakan. Tiang Masjid Demak ada 4 tiang tengah. Dengan zikir tengah, dia naik zak. Tapi sungguh dah masa saya buat kajian tradisional Malay Rumah Melayu kan. Saya cerita ni sebab Allah takdirkan saya di bahagian seni bina. Belajarlah sikit-sikit architecture. Saya jumpa Datuk Anhar Opir, mufti kita lah. Tu senior saya 10 tahun. 1993, saya 2003 SPM. Beliau 1993. First batch sekolah agama ada sains. Saya ambil agama sains. Al-Azhari dengan fizik, kimia and math. Jadi takdir kedua selepas sekolah menengah agama, saya sama architecture. Berguru dengan YM Raja Azman.
Sufi architecture. Last mengaji architecture, orang suruh pergi cek kerja dah. Guru saya cakap apa? Dia lecturer design dia. Dia kata apa Farid? Tengok bangunan sampai nampak Allah. Tengok bangunan nampak Allah dia. Batu, tiang. Cari. Jadi sungguh, itu bukan falsafah maksudnya. Akidah. Yalah. Jadi, saya buat kajian tentang rumah Melayu. Tuan tahu tiang seri? Ada kain kuning ada. Asalnya tak salah lah. Yang mana duk menurun tu salah lah. Sebelum nak buat rumah, dulu kan tanah kita ni jenuh cari tanah. Sekarang ni, dulu tanah banyak cari tempat. Kita cari tanah, tempat dah tak ada. Asal ada jalan kan. Dia bila nak buat rumah tuan-tuan, bila mana satu tradisi dia akan datang, dia buat solat hajat di situ. Dan apa yang berlaku? Mana tapak nak buat rumah tu, dia akan jalan dan dia akan tengok mana tanah, tempat yang sejuk. Dia akan rasa. Yang sejuk tu naik tiang seri. Main. Naik pula kena zikir. Kan naik biasa. Okay. Adalah. Masih tak kajilah zikir apa dia baca. Naik. Di Masjid Demak tu, dengan zikir tu naik. Tak pakai kren tu kan. Tapi sungguh dah Kaabah mana pakai kren. Pakai zikir lah. Bila berzikir mohon pertolongan pada Allah. Allah tak pertolongan melalui tentera-tenteranya lah. Malaikat turun ke, jin yang disuruh ke, kot lah. Salah. Dengan Allah lah kita minta pertolongan pada Allah. Allah hantar lah. Tentera-tenteranya. Jadi tiang itu. Jadi kalau kita lihat tiang ni dengan kebenaran. Sebenarnya gitu. Yang bertegak tiang tu bukan sebab batu tu, kayu tu, sebab sifat tu kuat. Jadi Allah Ta'ala pemilik sifat. Mana berhajat pada benda? Istighna. Qiyamuhu Ta'ala binafsih. Tengok tiang, langit tak ada tiang. Dah kuat sifat Allah, buat apa nak perlu tiang? Buat apa nak perlu benda? Nampak? Maka Allah tidak berhajat pada makhluk. Kalau kita berhajat pada Allah, kita selamat hidup kita. Tak perlu nak bergantung-gantung pada makhluk sangat. Hati kita bebas. Sebab Allah tidak perlukan makhluk. Makhluk perlukan Allah. Bila kita perlukan Allah, berhajat pada Allah, maka Allah akan gerakkan makhluk untuk datang kat kita lah. Kalau kita perlukan makhluk, berharap pada makhluk, kita akan buntu lah nak hidup. Dia naik begitu. Jadi berbalik pada perbahasan kita, kebenaran yang pertama, kebenaran. Jadi kata dasarnya di sini nak melihat yang benar. Sebab yang benar boleh pada ingat tadi, sebab kalau daripada yang benar, yang hak. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran yang sebenar, sebenar-benar yang benar itu adalah Allah. Jadi sebenarnya yang ada ni dalam alam ni apa? Kekuasaan Allah sahaja, bukan benda. Kalaulah kita pergi pada sifat wujud, al-wujud, sifat nafsiyah. Wajib bagi Allah yang pertama nafsiyah al-wujud. Al-wujud ni Al-Imam Sanusi rahimahullah meletakkan susunan yang pertama yang menyusun kedudukan sifat dulu sejarah pengasas sifat tu dah ada dah perbahasan daripada zaman ulama salaf dah ada dah. Imam Abu Hanifah dah bincang dah sifat-sifat yang ada. Imam Abu Hanifah isyaratkan al-wujud itu amantu billah. Imam Ahmad bin Hanbal isyaratkan al-wujud al-mawjud. Ulama salaf ada dah, bukan perbincangan yang baru diwujudkan rekaan pun ini Imam Sanusi reka ni, Imam Hasan Asy'ari ni reka. Tak ada, dia memang dulu. Tinggal lagi yang menyusun tu abad ke-9. 9 ni. Abad ke-9 tu baru Imam Sanusi lahir, maka perbincangannya diwujudkan. Al-wujud. Wujud bil makna ada. Yang ada pula tu menegaskan lagi. Aku beriman kepada Allah bahawa dia sebenarnya yang ada. Dia hanya senyalah yang ada. Lalu lawan kepadanya adalah makhluk. Khalik, makhluk. Makhluk duduk sifat apa? Dia ada. Nah. Ada dua ada tak? Ada satu.
Nafsiah. Habis yang kita ni bubuh apa? Tiada lah. Habis yang ada ni Ustaz, macam mana? Malas fikir lah. Ni malas. Nanti tak tahu malas fikir. Habis yang ada ni diadakan. Itu dalam ABCD lah. Kalau dalam abjad huruf kan. Dalam hijaiyah huruf ba. Alif ba. Huruf yang pertama dalam Quran itu ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Kalau syarah ba ni panjang lah, i'rab tu panjang lah kan. Tapi paling mudah faham ba dia apa? Isti'anah dengan pertolongan Allah. Dengan nama Allah. Sebab tu Nabi kata mafhum hadis barang siapa yang tidak membaca bismillah pada kebaikan, terpotong pertolongan Allah, terputus. Allah tak tolong. Bila Allah tak tolong, tak ada apa-apa makna. Kita ni terlentang lah kita ni, terbaring macam itu. Lahir-lahir dia, terlentang macam tu. Tak ada lahir-lahir terpacak keluar, serak macam tu, tak ada. Tak ada lahir tegak dia, lahir ni. Bayi mana pula yang keluar. Lahir disambut, terbaring, terlentang. Isyarat bak, lemah, tak ada daya. Sampai kesudah kita tak ada daya. Apa dalilnya? Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kuasa. Yang ada tenaga saja. Kuasa pun tak ada. Tapi daya ada. Daya Allah bagi, tenaga Allah bagi. Kuasa penentu tak ada. Kuasa ni kudrah. Kudrah ni bahasa kita kederat. Kederat sesugala pada kudrah. Kudrah kuasa yang menentukan, yang mengada dan mentiadakan. Kalau syarah pada kudrah. Nak ada tiada tu kuasa. Sebab tu kuasa ni merujuk pada ada tiada. Dia ada pasangan kudrah iradah. Merujuk pada mungkin. Nak menentu pula dah ada, keadaan ada tu. Tu iradah. Keadaan ada tu mungkin. Boleh ada, boleh tiada, boleh. Itulah perkara yang harus itu. Nampak? Jadi kita tengok pada kehidupan yang ada, kita tiada, kita diadakan. Diadakan dengan Allah. Kan diadakan dengan usaha. Tengok motor, tengok kereta, tengok rumah. Kalau kita ni tiada, diadakan. Diri yang menjadi topik perbincangan besar. Kan kita lah kan. Kalau yang utama ni pun bersifat tiada dan diadakan, kita diadakan. Rumah kita diadakan. Isteri, anak diadakan. Dah bila diadakan, dengan apa ada? Dengan siapa? Dengan Allah. Nah, kenapa tak nampak Allah? Nampak usaha kamu, nampak nama kamu. Itulah melakar nama di pesada antara bangsa. Oh, nama dia ni. Nama Allah, nama kamu. Patut kalau nampaklah Allah bagi, berbalik pada tadi. Kalau kenal lah, tengok dunia ni asal tiada. Ada tu dengan Allah. Mana boleh, tidak. Saya kalimah hauqalah saya baca tadi hujung pada ayat Quran ni. Habis je. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa la manja minallah illa ilaih. Alif lam ya ha. Tidak boleh tidak lari daripada Allah, mesti dengan Allah. Ini saya dapat daripada Saibul Samah Datuk Dr. Yusuf, mantan mufti Negeri Sembilan, daripada almarhum Datuk Murtada. Waktu itu sehari sebelum lockdown, Allah izinkan ziarah. Beliau melalui kawan saya lah, menumpang. Pergi jumpa orang alim tuan, minta doa, minta nasihat. Dia minta doa, minta nasihat. Tok, cuba bagi nasihat sikit. Tok kan mufti, dia tanya. Jumpa orang alim ni dia diam kan. Kalau kita tak perlu minta nasihat, dia diam lah. Kamu tak nak, aku diam. Tok mufti nak bagi, kan susah bagi hukum semua. Apa, ada tak?
malam ke apa ke, nasihat. Itu dia. Dia sebut. Macam hadis Nabi tu tanya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Okey. Tambah katanya. Ya. Wala manja minallah. Tidak boleh tidak lari daripada Allah. Illa ilai. Mesti dengan Allah. Tak boleh tak. Dosa banyak macam mana? Kena ke Allah juga. Allah pengampun. Lagi mana? Tak boleh. Kau tu pelik orang ada dosa, kau tak datang. Ada Tuhan lain ke yang mengampunkan kau? Tak ada. Ada orang lain ke yang boleh dengar dosa kau? Nyampah lagi ada. Di pulau kau lagi ada. Silap bulan dia buka aib kau ni. Aku tak sangka lah dia. Dosa dia. Tak sangka lah dia. Teruk manusia. Setara. Pemilik pun tidak menghukum. Selagi mana dia hidup, diberi peluang untuk bertobat. Tiba manusia yang tak berapa sedar diri, sibuk menghukum dosa orang. Selagi dia belum mati, bukan dihukum. Belum mati. So, peluang ada. So, lihatlah dengan peluang tu. Janganlah tutup peluang. Setengah orang dia tutup. Nampak dosa, hukum. Allah tidak. Tak boleh. Imak dosa banyak. Ini lagi perlukan Allah. Lagi perlukan Allah. Kita bagi semangat. Saya berdosa. Memang Allah cari kamu. Bagus. Mari. Memang Allah perlukan. Baru dia semangat. Ya ke? Sebab syaitan ni, dia boleh ada dosa. Tak payahlah. Muka kamu. Katanya. Udahlah, kamu dah terlambat. Dia akan tiupkan sifat putus asa. Supaya kita mati dalam keadaan putus asa. Walau Allah Maha Pengampun. Dosa saya banyak. Besar, banyak. Dah Allah pun lagi Maha Besar. Nabi Isa. Jadi, melihat dengan kebenaran, akhir yang benar itu hanya Allah. Lain pun mula tiada. Maka, salahnya kita, bila tengok dunia, lupa dia. Dan dunia inilah benda yang paling payah untuk ingat Allah nanti. Sebab itu dimulakan itu. Dan di situ ada perbahasan tentang syarah dunia. Di situlah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala alaih, yang di Basrah, yang mewujudkan marhalah zuhud. Mula-mula sekali bila Islam datang, tuan-tuan, antaranya memberi kesan kepada perjalanan Nabi. Bila Islam masuk 13 tahun tu sebenarnya membina marhalah zuhud. Zuhud itu maksudnya dunia ni ditanggalkan dari hati maksudnya. Bukannya buang dunia, tidak. Buang dunia syariat langsung tak, ini sebuah lara semua, bukan. Tanggalkan kuasa pada dunia, langsung tak ada apa, tak ada erti. Dunia ni tak ada apa, yang ada hanya sifat Allah padanya. Hati dia tak sangkut pada dunia. Dia tengok dunia ada kaya sifat Allah, kau langsung tak ada apa. Kau batu, kau besi buruk asal. Bila kau dah make up, orang sebut kau cantik. Kau jangan perasan kat situ. Dia marah kat situ. Aku pakai kau, aku tunggang kau je. Nama aku nak puji kau, minta maaf. Betul. Tuan nak pakai lah pun tuan nak pakai. Dia ada kan. Dan puji Allah pada kejadiannya, bukan puji kejadiannya. Puji Allah. Nampak? Itu kaedahnya. Masuk kata apa? Melihat dengan kebenaran itu dikandingkan dengan yang benar tauhid. Jadi kita namakan mentauhidkan kehidupan. Hidup ni memang untuk ditauhidkan, tuan-tuan. Itu kata kebenaran. Apa yang ada? Kebenarannya adalah Allah. Dan di situlah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan apa? Di situ bila kita tidak berjaya meletakkan kebenaran, maka lawan kebatilan. Yang batin datang rasa apa? Rasa suka, cinta pada dunia. Hubbud dunya, ra'su kulli khati'ah. Kata dia. Cinta dunia kepala bagi segala kejahatan. Sebab kepala kejahatan, Ustaz? Sebab dia rasa mulia. Penzina dia akan rasa hina. Tak ada lagi orang bermara sekarang, tak tahu, orang tengok pelik macam pelik je pula kan sekarang ni. Tapi kalau ikutkan betul-betul dalam hati yang mana-mana ada sifat kehambaan, bila dia berdosa, dia akan rasa fitrah manusia dia akan tunduk. Melainkan betul-betul kerahat. Tapi ada dunia ni tak pernah rasa hina. Ada dunia setiap bulan dia rasa diri dia mulia. Walaupun dia pendosa. Kenapa pendosa ni boleh tutup diri dia itu? Sebab dia masih ada dunia. Hidup steady dia.
orang sanjung lagi, orang ni lagi, nak sihina apa? Tak ada kan. Bawa kereta Ferrari sekali tengok. Penuh dengan bergelumang dengan dosa. Ada orang nak hina? Tak ada. Mana ada. Oh, macam ini takkan. Malah katalah, saya tak buat dosa-dosa tu, mana dosa? Tak ada. Tapi dalam hati kau nak menunjuk. Riak. Nak tunjuk kau hebat. Tu senang orang dapat. Tengok berapa ramai boleh dapat. Ramai. Malah datang takjub pula. Sebab tu penting kita tengok dunia kurniaan Allah supaya hilang rasa takjub pada diri. Apa nak amazed nak. Terkejut. Saya tak sangka saya boleh pakai kereta ni. Apa tak sangka? Dah sampai masa nak pakai je lah. Jangan terkejut. Kenapa? Wah, tu cara kita tak ke dunia ni. Pelik orang kan. Orang kadang sanjung. Terkejut. Saya boleh buat sale 2 juta hari ni. Dia bukan rasa macam Alhamdulillah. Dia sebenarnya bukan rasa Alhamdulillah tu. Tu 2 juta tu. Kita nak jadikan dia biasa ni susah ni. Tapi nak kata susah tak susah, kita kena memahaminya. Kalau kita tidak memahaminya, kita akan membesarkannya. Walhal kita nak membesarkan Allah. Nak merasakan kita hebat dengan kekaguman Allah. Boleh adakan dunia macam tu je bagi kita. Macam itu. Yang saya usaha penat-penat tu. Kalau atas usaha kamu lah, dari awal kamu senang. Kenapa sekarang baru senang? Kalau atas usaha kamu, dari awal kamu senang lah. Kenapa sekarang baru senang? Bermaksud takdirnya sampai sekarang. Itu saja. Kalau kata usaha buat kamu senang, berapa ramai yang berusaha lebih keras, lebih susah daripada kamu. Tak dapat apa yang kamu pakai. Jadi yang kamu ada ni, diadakan. Ingat, reminder untuk anak-anak. Ingat kamu pakai kereta pakai rumah ni, bukan sebab kerja kamu, usaha kamu. Allah adakan untuk kamu. Jadi macam mana bila kamu pakai kereta lupa Allah? Tak ke masjid pun. Beli motor besar-besar tak bawa, berat. Berat nak bawa, tapi jauh-jauh sampai pula ringan pula bawa. Sedap, ringan, long distance sedap ni. Saya kata tak apa, saya pakai enggak. Sebab tu saya pakai untuk saya nak kata dia. Cara dia nak pakai untuk kata balik dunia tu. Itu cara dia. Kan? Main-main kan? Ada motor sebelah 1250cc, sebelah ni 100cc. Nak keluar tu, nak bawa 1250 keluar ni, bukan senang tuan-tuan. Bayar 100cc dia dah bawa kan. Bukan apa nak jaga hati Ustaz. Kalau nak jaga hati tak payah beli. Tak payah beli langsung. Langsung tak ada. Bila ada, jangan bezakan. Allah, jangan bezakan bayar Ustaz. Silap pula bukan parking kat pos tu, dalam ruang tamu dia parking. Mana terasa minta maaf tuan, ada setengah tu dia punya tuan rumah dulu luar pun ada. Motor parking dalam kat ruang tamu dia bubur. Kenapa? Jadi kalau nak pakai motor besar, rumah besar, kereta besar, jiwa kena lebih besar daripada benda tu. Kalau jiwa kecil, itu jadi macam-macam perangai kan? Nak pakai boleh. Kena lebih besar daripada apa kita ada. Jiwa lebih besar. Mana kata besarkan jiwa dulu, baru boleh pakai rumah besar. Besarkan jiwa dulu, baru boleh pakai yang lain besar. Bila jiwa dah besar, tak dapat pun, tak kisah pun. Betul tak tuan-tuan? Tak ingat pun. Jiwa dah besar. Tak adalah rasa, tahu dah. Ada punya macam, saya ni rasa macam, puas saya minta teringin juga saya. Tengok orang teringin, barang teringin pun tak boleh. Ada dalam dalil. Teringin yang maksud diletakkan harapan pihak dunia itu sebagai ganjaran yang membawa kepada nikmat. Walaupun memang Allah jadikan dunia itu perhiasan mata, tapi Allah letakkan mata ul-ghurur, ujungnya menipu. Nak ada dunia boleh, tapi jangan tertipu dengan kebenaran. Dunia diadakan untuk kamu. Sehingga kan saya letakkan satu perbahasan, Allah jadikan dunia untuk manusia. Kita dengar baik-baik ayat ni. Ini bagi kat anak-anak pakai. Allah jadikan dunia untuk manusia, Allah tidak jadikan manusia untuk dunia. Dia macam terbalik dia ayat tu. Allah jadikan dunia untuk manusia, tapi Allah tidak jadikan manusia untuk dunia.
Manusia untuk Allah. Untuk bermaksud taat pada Allah. Dunia untuk manusia. Pakai atau tak pakai apa? Kau nak pakai kereta, nak pakai rumah, apa kan tak kau pakai. Tapi ingat, diri kamu tu jangan sampai dipergunakan oleh dunia. Tetapi pergunalah dia untuk kamu. Pergunakan dia. Untuk apa? Misi kita apa? Untuk taat pada Allah. Bawa dia untuk taat pada Allah. Bawa sekali, heret je. Payah tak payah, heret dia datang. Ikut aku. Ada motor, bawa. Kenapa ni? Saya nak heret dia. Mau bahasa dia. Itu cara menghinakan dunia, tuan-tuan. Kena macam tu, bukan kata kita ni tuan-tuan, kita kena ada image. Wah, kita kena jaga juga image Islam. Tak payah, Islam telah terpelihara di sisi Allah. Islam, agama milik Allah. Barang siapa yang ada Islam dalam hatinya, itu benar-benar ada Islam dalam hati dia, memang Allah bagi dah izah pada dia. Tinggal lagi Islam tak masuk, terkeluar. Terpaksa benda lain masuk hati kau, wah saya hebat. Tak ada, tuan. Dengan Islam Allah hebatkan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi heret semua barang-barang dunia ini untuk kita pergunakan dia demi melengkapkan misi kita untuk yang benar, kebenaran akhirat. Jadikan pahala. Ada kereta, pahala. Ada duit, pahala. Ada rumah, pahala. Tak fikir lain, pahala. Pahala ni Ustaz, bukan nanti macam kita berharap selain Allah. Dah, Allah juga. Sebab pahala hanya Allah yang bagi. Tak ada makhluk lain bagi. Tak ada kejadian lain bagi. Tak ada. Hanya senyap Allah bagi. Tak nak kita kena ikhlas dengan Allah. Tinggal lagi perbincangan ulama letak bermula dengan pahala, kemudian akhirnya berakhir nanti sampai cinta. Dah buat sebab cinta dah. Bukan pahala, tapi padanya jalan pahala juga. Macam suami isteri lah. Bukan sikit-sikit je, bang. Saya dah basuh baju abang ni. Ni receipt ni. Apa hal ni? Kalau abang tak ada hobi cuci ke apa? Amboi. Dah masak pula. Ni bang, bil masak. Apa hal ni? Kalau abang upah orang tukang masak berapa? Saya boleh minta tau. Ujung bulan tuan keluar bil banyak. Bil jaga anak. Anak tanda isteri seorang berapa? 500 abang. Anak kita berapa orang? 6. 5, lepas tu dah 6. Orang Perak kata, tumpul lah macam ni. Dah kamu ni isteri aku ke orang gaji aku? Semua nak bergaji ni orang gaji aku ke isteri aku? Dua-dua lah bang. Allah, dua-dua kata. Isteriku orang gaji aku. Marah pula setengah orang. Kalau isteri taat buat kerja rumah semua, geng-geng golongan sister Islam ni, feminisme ni kata apa? Mempergunakan perempuan. Tapi bila dia ajar perempuan menuntut duit tu, dia tak sedar, dia lebih dipergunakan. Dan sekali dia jadi orang gaji. Cuba sebut isteri sebagai orang gaji, marah. Dah semua benda nak kena minta. Orang gaji je boleh minta macam itu. Aku gajikan kau, bayar sekian-sekian, ni. Tapi bila dah tahap sayang ni, dah tak fikir gaji dah. Bang, saya rasa seronok buat untuk abang. Ni buat anak kita juga, rumah kita juga bang. Dia seronok buat. Dan kita sebagai suami, takkan tak biar, tak ada apa-apa, kita bagi. Tetap bagi duit juga. Tetap bagi apa yang dia nak. Itulah ganjaran. Itulah ganjaran tadi lah. Jadi jemaah sekalian, kesimpulan. Maka, antara perkara ataupun asas pada perbahasan cara hakikat kehidupan ni adalah meletakkan kebenaran, dan di sinilah kita akan masukkan dengan lebih terperinci pada fasa perbincangan bersandarkan sifat wajib bagi Nabi. Di sinilah siddiq, bila benar jujur, siddiq. Siddiq inilah akan menjadi teras, yakni melihat kebenaran yang ada bersandarkan kepada iman. Siddiq tasdiqu bil qalbi. Jadi tengok kita bahaskan tadi pada awal tadi sampai sekarang kita sedang bahaskan bersandarkan tauhid, iman. Itu kaedah syarah pada kehidupan. Dan kita akan perincikan lagi insya-Allah pada masa akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini sikit sebanyak memberikan panduan sikit sebanyak, dan Allah beri kita faham untuk kita terus menghabiskan hidup kita wallahu alam, supaya mudah-mudahan Allah pilih kita untuk mati hidup dan mati untuk mengesahkan Allah SWT, mati dalam iman insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mohon ampun maaf daripada saya kekurangan terkasar kata, kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang mudah berkah.
Aku qad hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggur dengan tasbih kafarah min suratullah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.